Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Jana Kamar Zaman dalam Buletin Pahang, Jumaat 8 April 2022. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, Tunku Mahkota Tunku Hasanah Ibrahim Alamsyah, Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mencemar duli berangkat merasmikan masjid baru di Kampung Rantau Panjang di Lancang yang dinamakan Masjid Asyakirin. Turut hadir Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warusdi Wan Ismail, Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Syed Ibrahim Said Ahmad dan Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang Datuk Seri Dr. Salahuddin Ishak. Sehubungan itu, baginda menyeru agar sistem pengurusan masjid yang diterajui jawatan kuasa dan pegawai masjid agar dapat menerapkan prinsip environmental, social dan governance (ESG). Sebagai khalifah di bumi ini, prinsip alam sekitar, sosial dan tadbir urus atau ESG perlu diterapkan dalam kehidupan seharian kita. Prinsip ini bukanlah sesuatu yang baharu. Sebaliknya, ESG merupakan prinsip yang selari dengan ajaran Islam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 60, "Dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan membuat kerosakan." Masjid Asyakirin telah disiapkan sepenuhnya pada 31 Mac 2016 dengan peruntukan RM1.5 juta dan mampu memuatkan seramai 350 jemaah pada satu-satu masa. Baginda turut mengingatkan jawatan kuasa dan pegawai masjid supaya dapat mendekati masyarakat setempat kerana melalui ukhuwah yang erat, maka lebih mudah untuk mentarbiahkan masyarakat. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang juga amat mengharapkan pelibatan ahli karya dan golongan belia dalam program-program kerohanian masjid agar golongan itu menjadi modal insan kepimpinan yang bersahsiah tinggi. Baginda juga meminta agar kemudahan dan fasiliti masjid yang disediakan dapat dijaga dengan baik dan meningkatkan tahap kebersihan di setiap sudut masjid. Pada majlis yang sama, baginda turut mengurniakan sumbangan dan bantuan kepada 100 asnaf serta sumbangan 10 buah komputer riba kepada pelajar golongan asnaf. Jika dahulu beliau adalah seorang asnaf yang menerima zakat, kini status berkenaan berubah selepas bantuan yang dihulurkan Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang Muib telah menjadikan perniagaan laksanya berkembang sehingga layak membayar zakat. Bagi Encik Osman Ibrahim, 59 tahun, ia adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan, namun beliau bersyukur dan amat berterima kasih di atas rezeki yang diterima. Katanya, jika dahulu pada bulan Ramadan dan Syawal, beliau dan isteri Rosnani Sudin 49 tahun hanya mampu membuat 20 hingga ke 30 kilogram laksa sahaja. Namun setelah mendapat bantuan daripada Muib, kini mereka mampu menghasilkan sehingga 150 kilogram tempahan pada hari raya pertama. Beliau berkata demikian ketika ditemui unit komunikasi dan media Pahang UKOM di kediamannya di Kampung Permatang Pau. Turut sama pengurus Muib Cawangan Daerah Pekan, Ustaz Muhammad Nazrul Hakim Mat Daud yang juga Ketua Kampung Permatang Pau. Dalam pada itu, beliau yang telah lebih 10 tahun membuat laksa Pahang menyatakan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, Tunku Mahkota Tunku Hasanah Ibrahim Alamsyah, Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah selaku yang dipertua Muib yang begitu prihatin dengan nasib golongan asnaf. Saya rasa saya dah berniaga lebih kurang 12 tahun. Sebelum dapat barang-barang daripada bantuan daripada Muib ni kemarin, lebih kurang anggaran buatnya lebih kurang 20 kilo, 30 kilo gitulah. Kan? Untuk daya masa tu susah pakai uli tangan kan. Pressure tak ada. Jadi selepas Tok tolong saya dapatkan barang-barang daripada Muib, saya rasa perniagaan saya pun sudah jauh. Makin bertambah sampai 150 kilo pada raya pertama. Jadi saya ribuan terima kasih kepada Muib, kepada Duli Mana Tuanku kerana bagi sumbangan barang
mesin tepung dan freezer peti ais dalam rumah. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Beliau turut berterima kasih kepada wakil rakyat iaitu Ahli Dewan Negeri Bebar Yang Berhormat Datuk Fakhruddin Muhammad Arif yang membantu keluarga beliau dari sudut keperluan pelajaran anak-anak serta bantuan bagi membaiki bumbung rumah yang rosak. Mengulas lanjut mengenai zakat yang dikeluarkan, beliau berkata, ia adalah sesuatu perkara yang wajib dilakukan untuk membantu golongan asnaf yang lain untuk berusaha membina kehidupan yang lebih baik. Saya sendiri pun tak dapat nak cakap macam mana berasa memang patutlah. Memang saya rasa memang patut dan saya pun membantu pula. Selepas saya dapat kemarin kan, saya rasa memang patut. Saya rasa syukur sangat memang. Tradisi berbuka puasa di Padang MBK 1 di Kuantan kembali meriah apabila mendapat sambutan yang sangat baik daripada orang ramai sama ada penduduk Pahang mahupun yang datang dari negeri lain. Meskipun pada kali ini pembukaan semula aktiviti berbuka puasa sedikit ketat dengan beberapa peraturan dan prosedur operasi standard SOP yang diwujudkan oleh pihak Majlis Bandaraya Kuantan MBK bertujuan mengekang penularan COVID-19. Untuk maklumat lanjut, mari kita ikuti laporan Persona Pahang yang disediakan oleh wartawan Fansurina Abdullah dan juru kamera Najmuddin Zahid. Tradisi berbuka puasa di Padang MBK 1 di Kuantan kembali meriah apabila mendapat sambutan yang sangat baik daripada orang ramai sama ada penduduk Pahang maupun yang datang dari negeri lain. Meskipun pada kali ini pembukaan semula aktiviti berbuka puasa sedikit ketat dengan beberapa peraturan dan prosedur operasi standard SOP yang diwujudkan oleh pihak Majlis Bandaraya Kuantan MBK bertujuan untuk mengekang penularan COVID-19. Menurut Datuk Bandar MBK Yang Berhormat Datuk Hamdan Husin, pihaknya telah menyediakan 140 petak yang dapat memuatkan seramai 12 orang pada satu-satu masa bagi tujuan mengawal penjarakan sosial selain mengelakkan kesesakan di padang berkenaan. Berbeza seperti tahun-tahun sebelum ini, tradisi berbuka puasa kali ini perlu dirancang seawal 3 hari sebelum membuat tempahan menerusi laman sesawang MBK iftar.mbk.gov.my. Selepas aktiviti berbuka puasa ini dihentikan seketika sejak 2020, orang ramai pasti tidak sabar untuk berkumpul bersama keluarga dan rakan-rakan untuk merasai kemeriahan berbuka puasa di Padang yang sangat popular sebelum ini. Orang ramai yang hadir digalakkan menjaga kebersihan dan mengamalkan SOP dengan betul serta digalakkan membawa plastik sampah masing-masing bagi mengelakkan kawasan padang kotor. Kenangan nostalgik pasti terimbau apabila berpeluang berkumpul untuk berbuka secara terbuka di pekarangan Padang MBK 1. Tambahan pula lokasinya bersebelahan dengan Pasar Ramadan Taman Kerang. Orang ramai juga boleh mendapatkan beraneka pilihan juadah berbuka puasa di Pasar Ramadan dan melakukan transaksi bayaran sama ada menggunakan aplikasi tanpa tunai ataupun cashless atau menggunakan wang tunai seperti biasa. Penggunaan pembayaran aplikasi tanpa tunai ataupun cashless ini diwujudkan oleh MBK bagi mengurangkan pendedahan di antara pengguna dan pelanggan sekaligus dapat mengekang penularan COVID-19 meskipun kita telah memasuki ke fasa endemik. Penggunaan aplikasi tanpa tunai terbukti dapat membantu meneruskan kelangsungan ekonomi ketika fasa pandemik COVID-19 sejak beberapa tahun lalu. Anda semua masih lagi berkesempatan untuk berbuka di Padang MBK 1 sebelum berakhirnya Ramadan. Jom tempah tarikh anda sekarang. Sekian Buletin Pahang pada hari ini. Jangan lupa ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube, Twitter dan TikTok untuk mendapatkan berita terkini di Pahang. Assalamualaikum.